jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh disahkan kebenarannya. Ketika kisah ini berlaku, saya belum lagi dilahirkan, tetapi banyak dengar cerita daripada sahabat-sahabat, ibu sahabat-sahabat, juga saudara mara penduduk-penduduk yang tinggal di kawasan kampung saya, jangan sebutkan, dan inilah pengalamannya. Terima kasih. Nama beliau Hambali. Hambali berkongsi pengalaman, dan bila kita dengar kisah ini, mungkin ada yang takut, boleh perlahankan suara radio anda. Yang berani, sama-sama kita dengar sekarang. Kisah, saya rasa saya baca pun saya boleh bayangkan ya situasinya macam mana. Anda boleh dekatkan diri anda dengan radio, pejamkan mata, cuba bayangkan kisah yang bakal saya ketengahkan ini. Cuba anda hayati kisah ini, pastinya anda akan dibawa masuk ke alam misteri jam 12. Para pendengar misteri jam 12. Kata Hambali, di kampung beliau dahulu ada kisah, dan masih lagi kisah ini diperkatakan, masih lagi kisah ini diperbualkan oleh penduduk-penduduk di daerah itu. Kisah yang dikatakan tentang seorang lelaki dan juga seorang wanita, sepasang suami isteri yang dah lanjut usia. Mengikut kisah yang dia dengar, versi yang dia tahu, dikatakan wanita ya isteri kepada Pak Cik, kita gunakan Pak Cik Hamid bukan nama sebenar ya, isteri kepada Pak Cik Hamid dikatakan sudah meninggal dunia. Tetapi ramai tidak tahu kalau dia meninggal dunia, di manakah letaknya kubur isteri Pak Cik Hamid. Satu. Yang kedua, mengikut kiriman email, kalau isteri Pak Cik Hamid meninggal dunia, kenapa tidak ada upacara pengkebumian? Kenapa tidak orang kampung diberitahu untuk datang solat jemaah, uruskan jenazah? Kenapa agaknya tukang-tukang mandi mayat tidak tahu akan kematian isteri Pak Hamid? Ini menjadi satu tanda tanya. Dan beberapa kali orang kampung kalau lalu depan rumah Pak Hamid, sebuah rumah kampung yang agak sudah teruk dan lama, kadang-kala mereka ternampak ada mengatakan isteri Pak Hamid ini belum lagi meninggal dunia. Ada juga yang mengatakan mereka ada ternampak Pak Hamid pada malam-malam hari akan duduk di veranda rumah beliau sambil menyikat-nyikat rambut isterinya yang berada di sisinya. Macam-macam kisah, macam-macam versi andaian diberikan oleh penduduk kampung saya, Casey. Tapi versi yang saya dengar adalah isteri Pak Hamid sememangnya dah meninggal dunia. Tapi orang kampung tidak tahu. Orang kampung tidak tahu di manakah kubur isterinya. Ada juga orang kampung juga cuba mencari kubur-kubur yang baru ditanam di belakang rumah Pak Hamid secara senyap-senyap, tetapi tidak sekalipun orang kampung pernah terjumpa kubur arwah isteri Pak Hamid. Casey kata Hambali lagi, pernah juga beberapa kali orang kampung cuba bertanya. Bila bertanya, Pak Hamid akan menjadi marah. Dia akan angkat kaki, terus tinggalkan kawasan tersebut. Jadi pertanyaan ini berlarutan. Sampaikan ada orang-orang kampung, khususnya ibu dan ayah, menggunakan alasan ini untuk menakut-nakutkan anak mereka yang pulang lewat di waktu malam. Kalau korang balik lambat, nanti bini Pak Hamid datang cari korang. Itulah, kadang-kala selepas kejadian itu, memang benar Casey, malam selepas waktu maghrib, susah nak nampak anak-anak remaja berkeliaran duduk di kedai kopi. Hanya mereka yang tak kuasa dan berani saja boleh melakukannya. Saya bila dengar pun memang takut hingga ke saat ini.
Jadi ada juga mengatakan isteri Pak Hamid meninggal dunia tetapi mayatnya bergerak di kampung. Tidak ada orang pun yang tahu. Kata Hambali dipendekkan cerita. Ramai juga mengatakan ada yang nampak. Dan akhirnya Casey, Pak Hamid mengikut versi yang saya dengar meninggal dunia. Bila Pak Hamid meninggal dunia, orang kampung pada mulanya tidak tahu. Masuk hari pertama, masuk hari kedua, masuk hari ketiga, bau busuk yang dapat dikesan di kawasan rumah Pak Hamid sampaikan tidak lagi boleh tersembunyi kisah peristiwa tersebut. Jadi apa yang berlaku? Orang kampung dan penghulu memeriksa rumah Pak Hamid. Bila masuk, Casey, mereka telah pun dikejutkan dengan bau bangkai. Pak Hamid meninggal dunia di atas katil dalam biliknya. Isterinya masih belum lagi dijumpai, Casey. Di manakah pergi isteri Pak Hamid? Orang kampung mengadakan upacara pengkebumian untuk mengkebumikan mayat Pak Hamid. Diusung mayat keluar dari rumah, ditanam dekat kawasan kubur berdekatan dengan kampung ... Casey, akhirnya rumah itu dicantikkan, dicat balik, diberikan sentuhan baru, dibersihkan halamannya, ditanam pohon-pohon yang cantik dan rumah itu disewakan kepada sesiapa saja. Casey nak tahu, ada cerita mengatakan sepasang suami isteri yang baru saja mendirikan rumah tangga telah pun tinggal di rumah Pak Hamid mengikut kisah dari Hambali. Dan suami isteri itu diganggu. Setiap malam nampak wanita tua duduk di dapur. Kadang-kadang nampak wanita tua duduk di beranda rumah sedang bermain dengan rambutnya, menyikat-nyikat rambut. Dan yang paling menyeramkan juga, mereka kata setiap malam akan dengar suara nyanyian wanita tua. Akhirnya pasangan muda itu tidak lagi duduk di rumah tersebut. Datang lagi pasangan yang baru. Gangguan tetap ada. Macam-macam orang datang untuk semah, Casey. Gangguan tetap ada. Macam-macam orang duduk. Gangguan tetap ada. Sampaikan orang kampung buat keputusan untuk robohkan rumah tersebut. Casey, apa yang ingin saya beritahu anda mungkin akan menakutkan orang-orang yang sedang mendengar. Tapi inilah kisah yang saya dengar. Bila rumah itu dirobohkan, alangkah terperanjatnya orang-orang kampung apabila melihat mayat isteri Pak Hamid sebenarnya ada di dalam rumah. Casey nak tahu, Pak Hamid ada katil. Dalam biliknya ada katil. Katilnya ada kolong. Di bawah kolong katil tu telah pun ditutup dengan papan sehingga kan tak nampak kolongnya sebab dah ditutup dengan cadar. Rupa-rupanya Pak Hamid simpan isterinya di bawah katil yang dikepung dengan cadar untuk menjadi teman tidurnya setiap malam, Casey. Orang kampung terperanjat dan terkejut. Yang paling mencurigakan, mayat isteri Pak Hamid tidak berbau busuk, malah dah tinggal tengkorak. Itulah pengalaman peristiwa berlaku di kampung saya. Kisah bertahun-tahun dahulu, kata Hambali. Tolonglah Casey ketengahkan. Terima kasih dan selamat tengah malam. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Pengalaman Casey, perkara ini berlaku. Okey, Fiona ada campur bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu. Kalau saya terbaca tersekat-sekat, saya mohon maaf zahir dan batin. Kata Fiona, perkara ini berlaku lebih kurang 3 tahun yang lalu. Ketika saya ada seorang pembantu rumah yang 3 tahun yang lalu. Pengalaman saya ini amat menyeramkan. Katanya Fiona, kisahnya macam ni. Saya dapati beberapa kali bila saya nak masak, ya, sebab pembantu rumah yang saya ambil ni, saya tak benarkan dia masak. Cuma saya akan masak. Dia hanya perlu mengemas rumah, jaga anak kecil dan jaga ibu saya. Masak untuk suami, untuk keluarga, biar saya sebagai seorang isteri lakukan, kata Fiona. Jadi Fiona katakan di sini, saya dapati setiap kali nak masak, ada saja daging-daging merah dan mentah hilang.
Pada mulanya saya fikirkan saya terlupa, mungkin saya dah masak, ataupun suami saya ke ibu saya, ataupun mungkin pembantu. Bila tanya semua tak mengaku. Jadi saya rasa curiga sangat-sangat. Apa yang saya buat pada satu hari ini, setelah lebih kurang 2 minggu lebih saya dapati banyak daging-daging mentah saya kehilangan berkurangan. Saya pasang kamera ini saya lekapkan pada bingkai gambar ataupun foto frame dan letakkan di dapur. Kisi pukul 12 lebih tengah malam, pembantu rumah saya masuk ke dapur. Kemudian kisi alangkah terperanjatnya, dia makan daging tu dengan keadaan pelahap, daging mentah yang tidak dimasak. Daging yang saya simpan ada 2. Satu tempat freezer, satu lagi di bawah freezer, tempat tu tidak keras. Itu kalau saya last minute nak masak, daging tu dah tidak begitu beku dan senang untuk dimasaknya. Jadi yang dia ambil daging yang sebelah bawah, tempat simpan daging. Saya terperanjat bila saya ternampak video tersebut, kerana malam tu saya dengan suami memang tidak ada di rumah. Jadi bila letakkan kamera tersebut, bila tengok balik, saya dengan suami terkejut. Pembantu rumah makan dengan lahap seolah-olah bukan dirinya sendiri. Saya tengok pun menjadi geli. Akhirnya dah tak tahu nak buat apa, hantar beliau kembali ke agensi. Dan pada mulanya dia tak nak. Dia tanya kenapa, apa salahnya. Saya tak boleh cakap kisi. Kalau saya cakap pun dia tidak akan percaya. Saya ada bukti. Bukti itu hanya saya tunjukkan kepada agensi rumah. Tetapi dalam perjalanan kata suami, tak apa, jangan kita susahkan hidupnya, kita hantar balik, cakap dia tak boleh kerja sudah. Itu saja. Jadi saya simpan dan dah buang dah video tu. Kalau saya ada, saya akan kirimkan pada Casey dan Casey lihatlah sendiri. Tak apalah saya tak tengok video-video yang seram macam tu. Burung tiung makan betik lah. Terima kasih lah. Tapi satu kisah yang menarik